1,621 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 10 Mei 2022 yang membawa jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 27,694 dos iaitu 64.5%. Perangkaan itu dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar juga memaklumkan 1,188 dos kedua vaksin telah diberikan kepada kumpulan umur tersebut yang membawa jumlah keseluruhan kepada 5,996 dos iaitu 14%. Dalam pada itu, liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin adalah 67.2%. Juga dimaklumkan, 244 kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini. Sebanyak 244 kes baru telah dilaporkan, iaitu 236 kes adalah hasil ujian ART dan 8 kes adalah hasil dari 332 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 143,616 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain adalah seperti berikut. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala 2 kes masih berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 100 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 142,061 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,336 kes iaitu 28 kes sedang dirawat di hospital manakala 1,308 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Ibu bapa disaran untuk mempertimbangkan dan membenarkan anak masing-masing untuk menerima vaksin meskipun vaksin bukan pasport untuk hadir ke sekolah. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan juga mengongsikan vaksin dapat mengurangkan gejala-gejala berat jika dijangkiti COVID-19. Setakat ini, program vaksinasi kebangsaan bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun mendapat sambutan yang menggalakkan. Menjawab mengenai ujian kendiri ART bagi penumpang kapal terbang, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar menyarankan penumpang untuk menggunakan ART yang mempunyai kod QR yang dihaskan oleh kerajaan. Mana-mana penumpang yang enggan akan didakwa di bawah Akta Penyakit Berjangkit yang berkuat kuasa pada masa ini. Kementerian Pendidikan melaksanakan beberapa inisiatif utama dalam memberikan pelajar akses yang saksama kepada pendidikan yang berkualiti. Ini termasuk akses kepada teknologi yang menekankan keperluan bagi tenaga pengajar menghadapi dan berpengetahuan dengan perkembangan teknologi revolusi perindustrian keempat dalam memastikan pendidikan berkualiti yang cemerlang. Berucap pada mesyuarat APEC, Kumpulan Kerja Pembangunan Sumber Manusia Rangkaian Pendidikan ke-39 secara maya, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan, mengongsikan kementerian tersebut sentiasa menangani sebarang jurang perbezaan untuk menjadi responsif dan relevan terhadap masa depan kerja bagi pembangunan keseluruhan ekonomi dan seterusnya menekankan kepentingan dalam memperkukuhkan modal insan ke arah dinamik pasaran global. Mesyuarat yang diadakan setiap tahun disertai para wakil APEC dan organisasi-organisasi yang berkaitan untuk merumus dan meneliti kerja yang berkaitan dengan projek pendidikan bersama, inisiatif dan aktiviti sepanjang 12 bulan dan seterusnya untuk merangka rancangan kerja masa hadapan. Mesyuarat dirasmikan oleh Puan Yang Terutama Trinoch Tentong, Menteri Pendidikan Thailand. Semasa mesyuarat, para delegasi berkongsi key deliverables Thailand dan pembentangan projek-projek APEC.
Mesyuarat akan bersidang semula esok 12 Mei 2022. Adat tromba dalam perkahwinan Melayu antara yang dikupas semasa siri pembentangan kali ke-11 Kongres Antarabangsa Bahasa, Sastra dan Budaya Melayu sempena Bulan Bahasa KABSBM. Kekayaan adat dan budaya Melayu dari aspek sastra itu dibentangkan semasa Kongres Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam melalui bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa yang diadakan secara maya pagi tadi. Lebih 140 orang menyertai siri kongres tersebut, antaranya Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Pengurusan Strategi dan Dasar Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Filah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Adat tromba digunakan dalam perkahwinan masyarakat Melayu dengan menggunakan puisi-puisi Melayu lama untuk menunjukkan adab sopan dalam menegur dan berkomunikasi. Kongres menggabungkan pakar-pakar bahasa, sastra dan budaya di peringkat antarabangsa dan tanah air dalam upaya untuk berkongsi pengetahuan, ilmu serta gagasan melalui dinamika pengetahuan, pengalaman dan tingkat kepakaran tertentu. Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Belait dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait pagi tadi menganjurkan bengkel khaifiat. Diadakan di masjid berkenaan, bengkel sehari itu bertujuan menambah luaskan pengetahuan dalam hal ehwal berkaitan dengan tugas imam dan bilal. Antara pengisian bengkel membetulkan sebutan huruf, mengenalkan khaifiat yang sempurna dan tunjuk cara. Penyampaian sijil kepada 31 peserta disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan menjadi bilal, dan bilal itu yang ikut bengkel ini ia dapat ilmu iaitu tugas-tugas menjadi imam, dan banyak juga di sini ada diterangkan mengenai dengan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan. Jadi dengan adanya bengkel ini dapatlah dibetulkan, diluruskan mana yang kesalahan yang tidak disedari itu. Alhamdulillah, melalui bengkel dapatlah kami pegawai masjid, terutamanya imam-imam yang baru bertugas, yang baru khidmat ini, untuk mengetahui sedikit ilmu mengenai dengan cara-cara muazzin ataupun imamah agar sembahyang yang fardu waktu yang disempurnakan di masjid-masjid akan lebih sempurna. 53 qari dan 31 qari'ah akan memperdengarkan bacaan masing-masing di Musabaqah Tilawatul Quran Belia Kebangsaan 1443 Hijrah 2022 Masihi peringkat saringan. Musabaqah Anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan itu diadakan selama 3 hari bermula hari ini di Dewan Silaturahim Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Pada hari pertama sesi pagi, seramai 15 peserta memperdengarkan bacaan masing-masing, sementara 13 peserta pada sebelah petang. Peserta musabaqah berumur di antara 15 hingga 30 tahun, terdiri daripada rakyat ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atau penduduk tetap. Seramai 30 peserta akan bertanding ke peringkat separuh akhir yang akan berlangsung pada hari Ahad 29 Mei 2022. Manakala 5 qari dan 5 qari'ah termasuk Johan Menunggu Qari dan Qari'ah 2021 akan bertanding di peringkat akhir nanti. Acara tersebut boleh disaksikan secara langsung melalui Instagram @jbs.bn dan Facebook Jabatan Belia dan Sukan. 45 pain darah berjaya dikumpulkan sepanjang berlangsungnya kempen menderma darah di Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei RTB Sungai Akar. Kempen yang disertai oleh para pegawai dan kaki tangan RTB ini dikendalikan dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha.
Kempen yang dikendalikan bersempena sambutan ulang tahun Radio Brunei yang ke-65 ini dihasrat dapat membantu meningkatkan stok bekalan darah negara, khususnya bagi keperluan pesakit-pesakit yang memerlukan. Skim Persaraan Kebangsaan SPK akan dilaksanakan pada tahun 2023. Skim baharu tersebut bertujuan meningkatkan kualiti kehidupan semasa Hari Persaraan dengan memberikan jaminan sosial yang inklusif dan berdaya tahan kepada ahli-ahli melalui skim persaraan sosial yang lebih baik daripada skim yang sedia ada pada masa ini. Pengenalan SPK akan dapat diikuti dalam rancangan rampai pagi esok 12 Mei 2022 pukul 9.40 pagi. Bermula sebagai kedai buku secara dalam talian dengan hasrat menyemai minat membaca dalam kalangan rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam, seorang belia tempatan kini mempunyai perusahaan kedai buku sendiri di Kampung Kiulap. Dikenali sebagai Books Beyond Brunei, Dayang Selehani binti Hazman, pengasas Hani BN, mula mengembangkan perniagaannya dengan membuka sebuah kedai buku hasil interaksi dengan orang ramai bagi memperoleh pandangan mengenai kedai buku yang diminati. Kedai buku Hani BN yang ditubuhkan juga menawarkan pelbagai genre buku. The Honey BN was founded back in August 2016. It started off as just an Instagram page called Books Beyond Brunei. So I started selling books online on social media for the past few years. So from then on, I've started working my business, the Honey BN, full-time, and then I can see some financial stability to it. And then I decided, why not I open up a bookstore? And it's one of my dreams. Bekalan air di beberapa kawasan di daerah Tutong mengalami gangguan berikutan kerja-kerja penggantian injap pada pam air bersih di loji rawatan air Layong daerah Tutong dilaksanakan hari ini bermula pukul 9 malam sehingga kerja-kerja selesai. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan kawasan-kawasan yang terjejas ialah Kampung Binturan, Tutong Kem, seluruh Pekan Tutong, Kampung Penanjung hingga Kampung Keriam, Kampung Serembangun, Kampung Bukit Beruang, Kampung Telisai dan sekitarnya akan mengalami tekanan air rendah atau tiada bekalan air terutama di kawasan tinggi. Hubungi talian Darussalam 123 bagi pembekalan air bersih tangki. Kontingen negara Brunei Darussalam yang menyertai Sukan SEA ke-31 di Vietnam berjaya meraih pingat pertama iaitu 1 pingat perak dan 1 pingat gangsa. Pingat perak diraih melalui acara silat seni regu wanita yang diwakili oleh Anissa Najihah Abdullah, Nur Liarmah Haji Raya dan Nur Wasikah Azimah Rosihan. Pingat emas diraih oleh atlet tuan rumah Vietnam. Sementara itu, pingat gangsa diraih melalui acara silat seni tunggal lelaki oleh Muhammad Ali Saifullah Abdullah Muhammad Suhaimi.